Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukurlah kita bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya, rahmatnya dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita yang tak dapat lagi kita nak bilangkan banyaknya. Alhamdulillah. Maka dengan rahmat nikmat Allah Ta'ala hari ini kita semua dapat bersama dalam majlis ilmi demi sesama mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, pelajaran kita hari ini adalah kita ikuti hubungan dengan pengurusan jenazah. Kita masih lagi duduk dalam mukaddimah dalam perkara berkenaan dengan kewajipan bagi orang sakit. Kita beradu pada minggu dulu ialah berkenaan dengan sakit dan kewajipan orang sakit. Apakah kewajipan dan tugas bagi orang sakit, bila orang sakit buat lagu mana, apa kejadian dianya. Maka lalu pada kita dulu beberapa perkara di antara kewajipan dan tugas bagi orang sakit. Yang pertamanya ialah redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala di atas yang mana Allah telah ujikan dia dan dia bersabar di atas benda itu. Itu pertama yang kita lalu dahulu. Dan yang keduanya ialah husnuzan, kita suka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah dengan harapkan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya ialah kita himpunkan antara khauf dan raja, antara takut dan harapan, takut pada azab Allah dan harap pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bila kita sakit itu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah ketiadaan cita akan mati. Kita tidak cita nak mati, bukan minta nak mati dak. Itu adalah yang keempat. Dan hari ini insya-Allah kita sambung sebagai yang kelima. Yang kelima apa dia tugas dan kewajipan orang sakit ialah duduk dalam muzakirah kita pengurusan jenazah ni.
dalam muka yang ke-18. Nah. Yang kelima, menunaikan segala hak yang ada di atasnya kepada ampunya hak itu. Ini besar juga ni. Ini hubungan dengan anak Adam lah ni. Hubungan dengan hak anak Adam dah. Jadi bila kita sakit ni maknanya menunaikan segala hak yang ada di atasnya kepada ampunyanya. Kita tunai hak. Yang mana ada hak beban atas kita, hak gapo kita ada wajib atas kita tu kita dapat tunai dan kita beri pada ampunya dia, pertuai hak itu sendiri. Iaitu meminta maaf daripada ampunya hak, sama ada hak itu berhubung dengan hartanya atau kehormatan dirinya. Ini dia. Maknanya kita minta maaf pertuai hak. Sama ada hak yang berhubung dengan harta, kalau kita tu ada salah ambil harta dia, kita minta maaf pada dia, silap sikit sebanyak dan sebagainya, minta maaf pada dia, itu hubungan dengan harta. Ikutlah apa saja. Jadi kita pelihara kambing, kami masuk makan kacir demo dulu, minta maaf dia lah, nak mati dah ni. Misalnya pelihara kami lepas masuk makan dalam pagar demo, makan kacir demo nak murih hak dah tu. Kerana kami kita pergi buat kenak hak demo tu. Jadi kita minta maaf dulu pada tuan dia waktu kita sakit tu. Itu merupakan kerja kita dan tugas kita dan kewajipan kita bila sakit. Ataupun berhubung dengan kehormatan dirinya, kita biasa mengupak ke dia, biasa doa, ikutlah, biasa cecah ke dia, biasa celah ke dia dan sebagainya. Itu kehormatan diri dia. Maknanya kita biasa buat perkara yang nak jatuh ke muruah dia. Misalnya, kita minta maaf, apa salah sikit sebanyak. Aku nak kata kamu dulu tu, aku nak suka jahat kamu dulu tu dan sebagainya. Maknanya minta maaf dia. Ini adalah merupakan kewajipan kita bila kita sakit tu. Ini ya kita nak cadar ni. Ini menjadikan pakaian tubuh kita cadar. Bila sampai masa kita boleh beramal benda ni, insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun min akhihi min 'irdihi aw malihi falyatahallalhu al-yawm qabla an yu'khadha hina la yakuna dinarun wala dirham wa in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam yakul lahu ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat alayhi." Itu hadis riwayat Imam Ahmad dalam juz 2 muka 506. Ini sebagai dalil pada kita, Nabi telah tunjuk ajar pada kita dan Nabi beringat pada kita ni. Nabi beringat pada kita ni. Nabi kata sebagai maksudnya, sesiapa yang ada padanya sesuatu kezaliman daripada saudaranya. Ni. Siapa dia ada satu kezaliman dengan saudara dia. Kita biasa buat siapa dia ada buat zalim apa katik pada saudara dia. Kalau itu buat lagu mana? Daripada kehormatan dirinya atau hartanya. Kita zalim dengan saudara kita tu pada kehormatan diri dia. Kita duk mengupak kerja, kita kata kerja, kita celah kerja, kita maki dia. Ikutlah kita duk puduh dia, duk kecek huduh dia. Kita tak gapo kali. Jadi kalau siapa dia ada buat kezaliman pesen tu dengan saudara dia pada kehormatan diri dia tu atau hartanya atau apa dia buat kezaliman pada harta dia supaya tak dilah ikutlah apa saja harta kita ambil harta dia macam mana tu, ada buat karut dia ke, ada goreng kereta dia ke, ikutlah duk pocok paku tayar kereta dia ke, sika dia ke, mutu dia ke, ikutlah itu maknanya pada harta. Apa saja kezaliman yang mana kita buat pada saudara tu. Jadi Nabi itu siapa dia ada kezaliman pesen tu, maka hendaklah ia meminta halal daripadanya pada hari ini. Kena minta halal, minta maaf pada hari ini dah. Pada hari ini, pada hari masa dia hidup atas dunia ni. Minta maaf dah pada dia. Minta dia maaf sebelum diambil balas pada hari kiamat. Belum pada ambil balas kiamat minta maaf hari ini. Supaya kedi itu boleh katuk kedi dah. Lepas tu kedi dekat kedi. Kalau tak minta maaf hari ni, mana kadi kita lekat. Minta maaf hari ni jamaah, jadi lucu kadi kita tu. Tak ada apalah. Sebab tu minta maaf dulu.
Duk biasa gapo dah. Duk celah, duk maki, duk gapo dia. Itu dia. Yang mana tidak ada padanya pada hari kiamat tu bayaran dinar dan dirham. Pada hari kiamat tak ada dah. Tak ada kata nak kena bayar dengan dinar, dengan duit. Aku ambil kamu itu nak bayar hari akhirat. Tak ada duit nak bayar dah gitu tu. Ada. Duit apa semua tu habis dah. Tak ada dah. Tak ada dah harga dah bagi atas dunia hari ni pada duit pada harta apa pun tak ada harga dah. Akhirat esok nak jadi bagi bayar klik pada saudara kita buat zalim tu tak ada jalan dah. Kalau itu minta maaf lah pada hari ni, minta halal lah pada hari ni, Nabi kata. Belum sampai pada hari itu. Jika ada baginya amalan soleh, maka diambil daripadanya mengikut qadar kezalimannya. Ini keadilan Allah SWT. Pasti bayar duit tu tak ada dah, tapi dia pasti bayar dengan amalan. Mesti bayar dengan amalan. Kita ada amalan kebajikan, kita ada banyak mana, lepas tu kita buat zalim pasal kita banyak mana, ambil amalan kita ni bayar ke dia. Tu kita puasa ke, kita zakat ke, kita haji ke, kita baca Quran ke, sembahyang ke, kita buat zalim pasal kita banyak mana, maka kalau tak minta maaf pada Allah ni, hari akhirat esok tu ambil amalan kebajikan kita tu lah, bayar pada dia. Cabut tu baik kita lah. Bila bayar ke dia, mana cabut tu baik kita kurang. Hak kita ada 100, demo ni 50, demo ni 30, demo tu 20. Lepas tinggal banyak mana dah kita. Hak tu amalan ada pada kita. Kalau ada molek lagi, alhamdulillah. Kalau ada molek lagi, na'udzubillah min zalik lah. Itu dia. Ini Nabi jaga ingat pada kita. Nabi ingat pada kita. Bagian ni yang mesti berlaku. Akhirat mesti berlaku. Nak lari tak boleh akhirat ni. Bagi ada cerak dah. Cuma kita tak sapa lagi. Kita dah pergi lah ni. Kita dah pergi pada akhirat ni. Dan kita duduk dunia lagi. Akan jumpa lah benda ni. Dengan perkara yang mana Nabi sebut pada kita tu. Jadi pada hari itu tidak ada bayaran dengan wang dinar dan dirham. Tapi dibayarkan dengan amalan. Jika ada baginya amalan soleh, maka diambil daripadanya mengikut qadar kezalimannya. Mengikut qadar kezaliman, kita zalim banyak anak dia tu, ambilnya tu lah. Jadi kalau nak kira tu dak, kira mudah-mudah lah, kira bodoh-bodoh kita tu lah. Orang ada kata kita, orang tempat kita tu, dia tolong buat bajikan kita. Ya tak? Dia tolong buat bajikan pada kita. Ya semaya, ya puasa, ya duk mengajar, duk gapo, tapi ya duk kata karuk kita, waktu jahat kita. Ya tolong buat kebajikan kita. Kalau kita minta maaf kita, mereka kita maaf ke dia, tak apalah, murah hati kita, maaf ke dia mau belaka, dia mau kata gapo kita dah sampai hari ni, maaf belaka. Okey, tak apalah tu. Murah hati kita, tak maaf, tak ada nak lekat utang apa weh, kawin dengan dia mau pakai maaf dia belaka dah. Dia kata kawin dulu sebagai maaf belaka pada hari ni. Tu. Tak apa tu. Kalau kita tak maaf, tak apa. Nanti ambil akhirat esok lah kita tu. Dia sebab tu maknanya hak demo dah sedap mulut pun dia ingat lah. Ingat kata demo tolong buat kebajikan pada orang yang demo dak kata tu. Itu dia. Kita supalah Nabi ingat kita. Kita tak kata dia kata kau orang. Kalau kita kata maknanya kita buat kebajikan untuk dia dan kita buat dosa untuk kita. Na'udzubillah min zalik. Itu kita ingat. Jadi itulah Nabi kata, jika ada baginya amalan soleh, maka dia ambil daripadanya mengikut qadar kezalimannya. Ini keadilan Allah SWT. Ambil qadar kezaliman kita. Kita zalim banyak nak ke dia, ambil banyak telah bagi dia. Tak ada lebih. Tak. Sekiranya tidak ada baginya amalan soleh, maka diambilkan keburukan kawannya, ditanggungkan ke atasnya. Ini dia. Kalaulah kita tak ada dah amalan kebajikan, bayar hutang ke demo tu, demo ni habis bayar hutang, habis tinggal kosong, ada lagi lekat hutang, kita lekat hutang lagi, ada 3 orang lagi, lepas tu tak boleh bayar dah, ambil keburukan jahat demo nubuh tambah tamu kita ni. Dia. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Allah cadangkan hari akhirat. Kerana terkadang kita dunia ni kita tak dapat keadilan dunia, tapi kita tunggu keadilan Allah di akhirat esok. Allah tidak zalim sama sekali benda ni. Allah tak zalim sama sekali.
Itu dia. Itulah maknanya, kalau kita ada kebajikan kita tu akan beri pada dia. Kalau kita tidak ada kebajikan, habis dah pahala amalan kita, maka ambil dosa dia tu buh tak kepala kita. Nauzubillah min zalik. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat kepada kita. Mana siapa dia ada buat kezaliman ke apa hari ni, minta maaf lah pada hari ni, belum sampai hari tu. Itu dia. Kita ni nak tunggu sampai hari tu, kita kira umur kita lah. Hari tu tak tahu lagi bila, tapi umur kita je dekat. Makna belum pada kita habis umur, minta maaf pada mereka itu. Lama kata nanti dekat sampai akhirat. Bila sampai akhirat kita tahu lagi. Umur dunia tak tahu lama mana kita tahu lagi. Cumanya hari ini amarat ataupun panggil apa dia, asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat tu banyak dah hari ni. Banyak dah hari ni. Terutama sekalinya hak nyata atas dunia ni ialah gempa bumi. Gempa bumi masalah. Tahun ni pun banyak kali dah gempa bumi. Lepas tu tambah pula tahun ni ribut pula. Ribut semua tu merupakan asratus sa'ah. Asratus sa'ah. Mati kejut ialah juga asratus sa'ah, tanda dekat kiamat. Mati kejut. Banyak kejahatan, zina dan sebagainya. Semua tu adalah alamat kiamat berlaku tu. Dekat dah. Tapi tak tahu tak bila. Umur kita pun tak tahu juga, tapi rasanya dekat daripada nak sampai kiamat tu. Sebab umur kita ni dekat sekali dah. Sebagai Nabi menggambarkan dekat misyiraki na'lihi, supaya dekat dengan tali kasut kita dah. Umur kita nak tahap hampirnya kita tu dengan ajal kita tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, satu hadis Nabi bagi ingat pada kita hubungan kita hidup di dunia dalam kita beramal, dan dalam masa kita sakit tu dikehendaki kita tu minta halal, minta maaf daripada saudara kita di atas kesalahan dan dosa yang mana kita buat. Baiklah, katanya orang yang tidak dapat mengembalikan hak-hak kepada ampunannya dibimbang termasuk ke dalam golongan orang yang bingkrap pada hari akhirat besok. Orang yang tak boleh mengembalikan, tak boleh hantar kelik hak-hak pada ampunnya dia. Kita berutih dia mau pun tak bayar, kita buat nyanyi dia mau pun kita tak boleh minta maaf sebagainya. Ikutlah apa kebuat kita waktu utama sekalinya. Kalaulah kita tu buat kezaliman atas diri sampai mati misalnya, sampai mati daripada orang Islam kita khususnya, sampai mati dengan tiada kesalahan yang dikira apa dia dalam syarak, kesalahan yang dikira maaf dalam syarak, maka kalau kita buat lagu tu, itu paling bimbang sekali lagi, paling bimbang lagi lah. Tak ada masa nak minta maaf pada dia, sebab dia mati dulu pada kita. Kita buat dia yang mati, lepas kita nak minta maaf apa dia lagi. Itu ya. Melekanya ada kerajaan Islam yang hukum kisah setelah kita. Kalau kisah atas dunia tu, dia boleh lepas dia hari akhirat esok. Tidak ada balasan di akhirat esok kalau ada kisah atas dunia. Tapi bila tak ada kerajaan Islam tu, wallahu alam, terserahlah kita bainahu wa bainallah, antara seorang dengan Allah Taala lah, yang mana Allah nak buat pada dia. Kita minta selamat. Kita orang Islam kita minta selamat pada perkara yang tidak baik itu. Jadi bagi orang yang tidak mengembalikan hak-hak kepada ampunannya dibimbang termasuk ke dalam golongan orang yang bergerak. Bimbang tak masuk golongan orang bergerak, orang rugi pada hari akhirat esok. Orang rugi, orang berniaga rugi. Orang bergerak ni kita dengar-dengar bergerak maknanya orang berniaga rugi lah. Berniaga apa bergerak, berniaga apa bergerak rugi. Ni supaya kita berniaga umur kita atas dunia ni, berniaga mesti rugi. Berniaga mesti rugi. Umur kita adalah umur perniagaan kita. Jadi kalaulah kita tak minta maaf, tak dapat kembali hak pada punya dia, maknanya kita akan masuk di golongan orang bergerak. Itu dibimbangkan. Nauzubillah min zalik. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata', faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisiyamin bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha
wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta min hasanatihi wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum wa turihat alayhi thumma turiha finnar. Hadis riwayat Muslim 259 dalam dikurangkan 2581. Ini sebagai hadis yang dekat-dekat dengan makna hadis dulu tadi, tapi ini beri keterangan lebih luas lagi, lebih jelas lagi. Maksudnya Nabi kata, adakah kamu tahu apakah muflis, orang yang rugi ataupun orang bergerak itu? Nabi tanya sahabat, mu tahu ke tak al-muflis itu gapo dia, siapa dia muflis? Orang muflis, orang yang bergerak. Siapa orang bergerak? Jawab mereka, sahabat jawabnya, orang muflis dalam kalangan kami ialah mereka yang tidak ada dirham mata wang dan tidak ada mata benar. Itu maknanya mengikut faham, mengikut apa yang tahu oleh para sahabat pada masa itu. Muflis ialah orang yang tak ada harta benda, duit pun tak ada, harta benda pun tak ada, tu orang muflis. Hak kami dia tahu oleh kalangan kami. Sebab muflis tu, orang ni muflis, maknanya harta pun tak ada, duit pun tak ada. Itu makna muflis. Itulah yang Rasulullah muflis. Jadi bila Nabi tanya, para sahabat jawab lagu tu. Yang terkenal dalam kalangan mereka itu digunakan istilah tu pada masa tu. Jawab baginda, Nabi nak jawab, hak muflis ngertinya. Hak muflis ngertinya, Nabi jawab. Jawab baginda, sesungguhnya muflis daripada umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solah, siam dan zakat. Dan dia datang sedangkan dia pernah memaki seseorang ini, menuduh seorang ini, memakan harta seorang ini, menumpah darah seorang ini, memukul seorang ini, maka diberi kepada seorang ini sebahagian daripada kebajikannya dan kepada seorang ini sebahagian daripada kebaikannya. Maka jika habis kebaikannya sebelum lagi ditunaikan hak yang ada di atasnya, maka dia ambil keburukan mereka itu lalu dia campak ke atasnya, kemudian dicampak dia ke dalam neraka. Itu dia muflis. Itu dia muflis, Nabi wayak. Ini Nabi syarah terang hubungan muflis. Nabi wajib beri takrif, beri kenal, beri tahu muflis ngertinya ialah katanya, sesungguhnya muflis daripada umatku ni. Muflis orang bergerak pada umatku ni dia. Apa dia? Ialah seseorang yang datang pada hari kiamat, yang mari pada kiamat, sampai pada kiamat dengan membawa amalan solah. Masya Allah. Ya semaya banyak. Amalan solah ada pada dia. Ya semaya. Bayar tahajudnya, bayar fardunya, bayar sunatnya, segala semaya itu semaya belaka. Amalan semaya banyak. Siam, puasa. Puasa Ramadan, puasa sunat, puasa gapo, amalan puasa itu. Pahala puasa ya banyak yang mari. Dan zakat, ya keluar zakat. Juga bayar zakat lah apa dah. Maknanya yang datang kiamat dengan amalan-amalan kebaikan banyak yang mana ada pada dia. Dengan Quran lagi, ngapa lagi, banyak macam amalan-amalan kebajikan pada dia. Dia datang sedangkan dia pernah memaki seseorang ini hanin. Ini bukunya, di buku ni. Walaupun amalan yang banyak, tapi tas dunia dulu tu yang mari ke akhirat ni, tas dunia dulu ia pernah maki seorang ni. Maki kepada Allah, maki pada Abdul Qadir, maki pada Ahmad, maki pada Yusuf, ikutlah nak kata. Dia maki pada orang ni, menuduh seorang ini, dia tuduh orang tu, tuduh orang ni, tuduh orang tu begitu, tuduh orang ni begini, tas dunia dulu tu. Tas dunia dulu. Yang mari akhirat tu memanglah penuh dengan banyak amalan dia. Tapi tas dunia dulu pernah maki orang ni, pernah tuduh orang ni, memakan harta seorang ini, makan harta orang ni, tipu kok tu, tipu kok ni dan sebagainya. Namanya aklu amwalun nas bil batil, makan harta manusia secara batil. Makan harta manusia secara batil ni ia bukan berarti kata kita tu ambil mubasyaratan, ngerapah dia, ngecuri dia. Tak.
Hak tu sebahagian padanya. Tapi masalah harta batin juga beli pun batin juga kalaulah kita jual benda haram pada dia. Jadi kalaulah kita meniaga debu putih, meniaga ubat gila dan sebagainya, meniaga dah ketang dan sebagainya, maknanya kita makan amwalun nas bil batil juga. Maka kita mesti dengan batil. Itu sebahagian padanya. Itu tak? Jadi kalau seorang itu datang dengan amalan yang banyak, daripada amalan solat, siam, zakat dan lain lagi, sedangkan yang maki orang itu, supah orang itu, menuduh orang itu, makan orang itu, menumpah darah seorang ini, dia tumpah darah orang itu, katak kepala orang itu dan sebagainya, berdarah dan sebagainya, ikutlah. Dia tikai ke gapo ke rapah, nak rapah kita, dia katak dan sebagainya, ikutlah tumpah darah. Memukul seorang ini, katak orang ini, dia tumpah darah, dia pukul dan sebagainya, dia tumbuk orang ni. Kalau itu, dia datang akhirat tu, maka diberi pada seorang ini sebahagian daripada kebajikannya. Beri pada yang maki ni, ambil kebajikan dia hak maki. Hak dia tuduh, beri pada hak tuduh tu. Hak dia katak kepala, beri katak kepala tu. Berapa orang yang maki, berapa orang tuduh, bagi. Dan kepada seorang ini sebahagian pada kebaikannya orang lain pula kebajikan. Mana yang mari pahala banyak lagi, sembahyang dengan puasa pahala banyak, modal banyak hari ni. Tapi oleh kerana butai banyak atas dunia itu bayar akhirat. Bayar pada yang maki, bayar yang supa, bayar yang tuduh, bayar yang kata, bayar makan harta haram daripada dia tu. Bayar bagi kepah, bila bayar dia kurang dah dia ni. Kalau kurang lagi, maka jika habis kebaikannya sebelum lagi ditunaikan hak yang ada di atasnya. Ini jelas Nabi Raya. Kalau habis kebajikan dia, Masya Allah, pahala banyak itu habis. Kalau duk maki dia banyak tu, duk tuduh ramai banyak tu, atas dunia ni. Ataupun makan harta dia banyak atas dunia, bayar. Nggak habis, tak ada dah kebajikan. Bah ada lagi orang tak bayar tu, ada lagi tu. Nampak lagu tu? Maka diambil keburukan mereka itu lalu dicampak ke atasnya. Ni dia. Ambil keburukan hak kita tak boleh bayar tu, ambil kejahatan dia, dosa dia, mai buah tak kepala kita. Kita tak ada dah kebajikan. Ambil dosa dia tu, mai buah tak kita. Ambil dosa dia, apa orang lagi hak tak boleh bayar itu, dengan kebajikan tu, ambil dosa dia, campak tak kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau itu, lalu maka diambil keburukan mereka itu lalu dicampak ke atasnya, kemudian dicampak dia ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Suknya habis dah. Modal kebajikan habis, lah ni dosa dah lah. Penuh dengan dosa. Lepas tu akhirnya dicampak masuk neraka. Inilah dia al-muflis dari kalangan umatku, Nabi kata. Ini muflis. Nauzubillah min zalik. Maka ini satu jagaan Nabi SAW. Nabi jaga pada umat dia. Takut kita ni bahasa kata kita berjuruh, kita molek dan sebagainya, tapi kita duk ngupak pada orang tu, duk kata pada orang tu, duk cela pada orang tu, duk maki pada orang tu, duk tuduh pada orang tu, semua tu adalah menjadi hutang kita dengan mereka itu. Jadi hutang. Hutang tu kalaulah kita tak minta maaf atas dunia ni, maka dia akan dibayar di akhirat esok dengan ambil kebajikan kita ni beri pada mereka itu. Kalau kebajikan habis, ambil dosa mereka tu pula capok tak kita. Itulah kesimpulannya. Nauzubillah min zalik. Minta tahajah pada itu. Oleh itu setiap orang itu jaga diri masing-masing. Jaga diri masing-masing. Jaga diri masing-masing. Buat modal diri masing-masing. Kita boleh sekadar ni alhamdulillah duk jaga baik. Itu sah cara keburukan demo. Cara tengok keburukan kita sendiri. Hak tak molek kita lebih kita sendiri. Hak molek kita partner, kita akadkan, we naik tekad lagi kebaikan kita tu. Cukup kita banyak tu. Nak modal nak gapo lagi kita. Kita boleh duduk, boleh makan, boleh seni gapo, alhamdulillah, boleh buat amal. Cukuplah bagi kitanya. Jaga hidup kita tu jadi kebajikan, dia jadi ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semoga kita selamat dan kita takkan masuk dalam golongan al-muflis yang mana Nabi nyatakan tadi. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebagai kewajipan bagi orang sakit yang kelima yang mana kita sedang cakap sekarang ni, iaitulah dia kena tunaikan segala hak yang mana ada di atas dia, beri pada ampunnya hak tu
sama ada hak tu ia berbentuk harta benar ataupun berbentuk kehormatan diri seorang itu. Semoga Allah selamatkan kita daripada perkara yang tidak baik kepada kita. Nauzubillah min zalik, insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kemudian perkara yang keenam daripada kewajipan dan tugas orang sakit ialah berwasiat dengan hak yang ada di atasnya. Wasiat. Jadi berwasiat dengan hak yang ada di atasnya. Kita ada hak gapo, ada terlekat gapo, kita kena wasiat. Tu kena wasiat. Sekiranya ia tidak dapat menunaikan hak-hak tersebut, maka hendaklah ia berwasiat. Khususnya hubungan dengan harta ni. Kalau kita tu tak boleh tunai hak tersebut, kita ada lekat hutang ngoti dengan motor. Ada lekat hutang. Beli motor dia, berhutang dia pun tak nak bayar lagi, ada lagi 3,000 dia ni. Hak tu 2,000, hak tu 1,000 dan sebagainya. Ikutlah apa hutang yang mana kita berhutang, yang mana betul harta tapi kita tak ada boleh bayar lagi. Kalau gitu kewajipan kita bila kita sakit, maka kita mesti kena berwasiat. Kena wasiat. Kalau kita tak wasiat, dia mahu tak tahu. Kena wasiat. Sekiranya ia tidak dapat menunaikan hak-hak tersebut, maka hendaklah ia berwasiat. Kena wasiat. Itulah sunnah Nabi SAW ajar kepada kita. Sabda Rasulullah SAW, Nabi kata, ma hakkum ri'im muslim walahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatain illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Hadis riwayat Bukhari rakam 2738 dan juga Muslim dalam rakam 1 dalam dikungan 1627. Nabi kata, ma hakum ri'im muslim walahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Maksudnya, tidak berhak bagi seorang muslim yang ada baginya suatu perkara yang ia hendak berwasiat padanya, bahawa dia bermalam 2 malam, malaikat wasiatnya itu sudah pun tertulis di sisi kepalanya. Ini Masya Allah. Nabi beringat. Nabi semua Masya Allah. Kasih sungguh pada umat dia. Cari jalan royak belakang, takut umat dia tu lekat. Lekat kedi. Lekat kedi. Itu dia. Nabi kata, tidak berhak bagi seorang Muslim yang ada baginya suatu perkara yang ia hendak berwasiat padanya. Tidak berhak bagi seorang ada satu perkara yang mana ia tu nak wasiat, ia ada lekat gapo. Tidak berhak bahawa dia bermalam 2 malam, malaikat wasiatnya sudah pun tertulis di sisi kepalanya. Nak Allah duk siapa 2 malam tak boleh. Dia malaikat dia tu kena tulis wasiat. Jadi kalaulah bagi tu merupakan hak, janganlah siapa lebih pada 2 malam, dia tu kena tulis wasiatlah taruh. Semalam 2 malam, lepas tu kena tulis wasiat taruh dah. Kata aku dah buta kata banyak tu orang tu sian sekian-sekiannya sebagainya, tulislah ada hutang gapo, tulis. Mereka wasiatnya ada tertulis di sisinya. Ikutlah wasiat tak mana pala ke, tulis dalam meja ke mana, ikutlah sebagai wasiat. Tanda royak kata ini wasiatku, bila aku mati itu ini hutangnya sebagainya. Kena ada tulis wasiat. Kalaulah kita tu tak boleh nak bayar lagi lah ni. Itu Masya Allah. Nabi ajar belaka kepada kita. Nabi ajar belaka kepada kita, Masya Allah. Ya, kalau kita buat lagu ni seni. Seni. Jadi bila kita mati, harta kita tu adalah belum ada bagi saka, bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Udah ada hutangnya ana. Jangan ada bagi saka, bayar hutang dulu. Kerana ni wasiat pada dah ni. Apatah lagi kalaulah orang tu mari dakwa pula yang ada hutang itu gini. Ada saksi, ada apa, kena bayar juga ke demonya. Itu dia. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubung dengan wasiat yang mana menjadikan satu sunnah Nabi SAW. Kita ada hutang apa, tulis wasiat. Dia segala ni pun tulis wasiat. Kita tak tahu tak nak mati bila. Tak tahu tak nak mati bila.
Lah ni yang mudah mati dah ni. Lepas semaya molek-molek pun mati. Ada. Molek-molek klik semaya subuh ataupun duk tunggu semaya subuh sebagainya mati. Les semaya pun dah mati. Dah les semaya ada mati juga. Apa nak katakan sebab tu kalau bersakut lagu ni eloklah moleklah kita tu ada wasiat. Ada wasiat lagu. Dia tak ada rugi gapo tu wasiat ni. Wasiat pasal tu kerana lepas. Karena seorang ni bila mati dia berkata dengan hutang. Kedir lekat dengan hutang. Jadi bila apa ya lepas hutang tu baru selamat kita. Sebab itulah datang pada hadis Nabi SAW bahwasanya ada seorang mati. Nabi nak semaya tu Nabi bertanya ada lekat hutang tak? Kalau lekat hutang Nabi tak semaya tak orang tu. Tak semaya. Melekanya ada orang jamin. Orang jamin nak orang jamin. Katanya nak bayar. Okey tak apalah. Nabi semayalah. Tu ya. Siapa gitu. Itu nak oyak hubung kata putih orang tu bukanlah benda tu mudah. Ada kedir besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena ada wasiat. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Wasiat ni adalah wasiat berhubung dengan hak-hak yang berhubung dengan manusia. Hak-hak yang berhubung dengan manusia. Hak ni yang kena wasiatnya. Lain pada tu tak kena wasiat. Hak kita nak gaduh wasiat ni. Wasiat kalau ia ada hubungan dengan anak Adam. Anak Adam. Sebab kalau tak lepas dia lekat kediri akhirat esok tu. Ada pun wasiat lain pada tu sebagai nak datang ni. Ada pun berwasiat supaya dia adakan makanan dan jamuan tetamu pada hari matinya dan selepas padanya dan memberikan wang ringgit pada mereka yang baca Quran untuknya atau bertasbih dan bertahlil, maka ini bukanlah pada sunnah. Hanya sah gaduh wasiat ni. Kadang kita ni ada kita nak gaduh ni gaduh ni. Ada pun berwasiat supaya diadakan makanan dan jamuan tetamu pada hari matinya. Kalau kau mati lembu seka tu ke jamu tu ke panggil ke 40 orang ke 50 orang ke tiap malam 10 orang ke jamu wasiat tu tak jadi. Hak tu tak kena wasiat tu. Ada pun berwasiat supaya diadakan makanan dan jamuan tetamu pada hari matinya pada hari mati. Wasiat lembu seka pada kau mati ni hari mati tu jamu. Dan selepas padanya hari mati ataupun lepas dah mati 7 hari 40 hari dan sebagainya dan memberikan wang ringgit pada mereka yang baca Al-Quran untuknya. Lepas tu wasiat duit ni bekal untuk baca Quran tak kubur baca Quran khatam 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang ikutlah untuknya atau bertasbih dan bertahlil untuk orang mengatik tasbih tahlil ikutlah banyak maka itu bukanlah pada sunnah. Itu bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi itu. Tak ada kena wasiat gapo yang ni. Wasiat saja yang ini. Wasiat saja ya. So wasiatlah. Wasiat kat hotel tu buku kedi besar, buku besar tu. Wasiat besin jamu makan gapo ni sudah wasiat gapo lah. Free hak tu. Tak ada boleh gapo ni. Nampak tak? Ni saya gaduh hak tu. Ya na'udzubillah min zalik. Dunia kita sekarang ni ya tarkik tu banyak macam. Tarkik biasa baca Quran ni pun ada juga. Ya nanti orang mati lah tarkik dia tu. Ada. Seorang mati 15,000, 17,000, 20,000 macam-macam. Ada juga macam tu. Ada. Bawa mati ni dekatkan habis tu hati tu ingat dah. Biarlah nak mati pula. Nak boleh sabung seumur 17,000, belah-belah ribu dengan tepat tu. Hak tak ada tak apalah. Hak yang ada tu, hak orang susah tu. Bahasa lemah juga tu. Lemah juga 15,000. Upah macam Quran, tak kubur dan sebagainya. Tu benda letih belaka tu. Kita bercakap dah dalam petua kita dulu bahasanya, kalaulah upah baca Quran, tak ada boleh pahala. Upah saja, free saja. Na'udzubillah min zalik. Tak ada kena upah pada. Nak baca Quran, baca masa dia hidup ni lah. Baca, sehari 1 juzuk baca Quran masa-masa hidup ni. Usah nanti dia baca lah.
Senanti baca. Kita baca sendiri cerak kata kita baca. InsyaAllah Allah bagi pada kita satu huruf Quran itu 10 pahala. Satu huruf, bukan satu kalimah dak. Bismillah ba tu 10, sing tu 10, ming tu 10 dah. Tu baca sendiri. Senanti upah dia tak kena upah dia. Masya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Jadi wasiat di sini tu sah wasiat. Tu sah ada mulalah. Ada kadang tua-tua tu ya pesi nak mari hak dulu lagi tu. Hak tu dia cadai upah dia macam Quran dan sebagainya. Adalah melekanya bagi orang yang belajar mengaji lebih tahu lebih kurang tu tak apa ya, tak ada wasiat lah benda tu, tak cadai lah. Begitu juga wasiatnya supaya bermalam di kuburnya 40 malam atau kurang atau lebih padanya, maka bukanlah perkara itu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga wasiat tunggu kubur 40 hari ke 40 malam ke ataupun 7 malam ke ataupun 10, semua tak ada belaka tu. Tak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila tak ada sunnah, maka kita mengelakkanlah. Kita ingatlah benda ni benar ibadat. Benar ibadat. Baca Quran benar ibadat. Semaya benar ibadat, dan kita maklum tahu dah bahasanya mengikut kaedahnya al-aslu fil ibadah al-man'u. Al-aslu fil ibadah al-man'u ataupun al-aslu fil ibadah al-waqfu. Maksudnya asal ibadat ni al-man'u, tegah. Asal ibadat tegah. Tak nak rekah buat tak leh ibadat ni. Sebab apa? Sebab dia al-waqfu, tawakuf dia tak apa yang datang. Mengikut apa yang datang. Datang Nabi mari, okey kita buat. Tak ada Nabi tak ayat, tak ada. Al-man'u, tegah. Asal ibadat tegah daripada kita nak rekah-rekah. Sebab tu Nabi jaga dah. Man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Siapa buat amalan bukan pada urusan kami, dia tolak benda tu. Tapi ingat dah, itulah makna al-man'u tu. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Kita nak qiyas tak leh, nak kata al-aslu fil asya al-ibahah tak leh. Kadang dia gelewak situ tu, buat kali kabuk. Ya kaedah mari ada kaedah al-aslu fil asya al-ibahah. Asal semua benda tu harus. Ada satu kaedah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal semua perkara harus. Maknanya semua perkara tu asalnya harus belaka, boleh belaka. Nak makan daun sirih pun boleh, nak makan daun pinir pun boleh, nak makan daun kacang pun boleh. Maknanya kalau benda tidak berdarat, boleh makan belaka, harus belaka. Ada. Bagi dia lah boleh makan belaka, harus belaka. Tak ada kena tanya so dok. Nah mari kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Hak ni adalah kaedah pada benda lain pada ibadat. Lain pada ibadat. Ibadat ni kaedah al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal ibadat tegah, lari. Lari ke apa? Lari nak rekah ibadat tubik. Nak rekah tubik tak ada. Kalau tubik tu, benda bukan sunnah. Semaya tasbih hari raya ni. Nak buat supaya nak qiyah. Supaya semaya raya, hari raya fitri tak boleh. Raya fitri tu maya raya fitrah. Lepas tu raya ni, puasa ni kita semaya tasbih pula jemaahnya. Ada ke tak ada sunnah tu? Tak ada, radun ditolak benda tu. Itu ibadat. Faham itu tak? Kita jangan belik dua tu. Al-aslu fil asya' al-ibahah dengan al-aslu fil ibadah al-man'u. Tegah asal pada ibadat tegah. Ataupun satu kaedah lagi al-aslu fil ibadah al-waqfu. Asal ibadat tawakuf. Tawakuf mengikut apa yang datang. Terhenti mengikut apa yang datang. Nah mari okey, tak ada nah tak ada. Faham tak? Lepas tu tajuk yang mana sama kita ni baca Quran 40 hari tah kubur tu tak ada. Bahkan lari duk tah kubur pula tu ada. Ada. Akan datang bila kita cara bab jenazah ni, kita akan sapalah hubungan dengan duduk tah kubur tu. Itulah sebagai peringatan pada kita bersama, insya-Allah kita faham antara dua tu. Takut kita kelar kabut antara dua kaedah yang mana manusia dia boleh buat belik, dia boleh buat putar belik. Kita tak tahu ni, kita terima belaka lah. Dia asal kata benda tu harus makan belaka tak kira lah.
Na'udzubillah min zalik. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, perkara yang keenam daripada kewajipan ataupun tugas bagi orang sakit ialah berwasiat dengan hak yang ada di atasnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita teruskan lagi dalam perkara kita hubungan dengan kewajipan dan tugas bagi orang sakit bila sakit. Yang ketujuh ialah mengelok akhlaknya. Ni jaga juga mengelok akhlaknya. Jadi kita tu kena akhlak molek, kena perangai molek masa sakit ni. Ya terkadang ya sakit ni perangai huduh kadang. Ya ponggoh, ya nak murah, ya bekai ada macam-macam. Ada. Dia sikit belah-halah ya oi bekai. Itu adalah akhlak buruk dia panggil. Di masa sakit ni kena akhlak molek. Kena akhlak bagus. Dia. Ni kita nak perak lah. Kena perak. Orang lama orang nasi lama buat lama mu. Dia. Macam-macam lah. Jadi antara tugas dan kewajipan bagi orang sakit ialah elokkan akhlaknya. Elokkan perangai, molekkan perangai, baguskan perangai dia tu. Dia. Lepas tu kita jaga orang sakit pun kita kena tahu kata dia sakit. Kena ingat dia jaga pun pandai-pandai lah. Kita jadi payaban tu kita. Jadi bila kita jaga sakit kita payaban dengan sendiri dah lah. Nak jagalah. Lagu mana? Jadi segia bagi orang sakit itu mengelokkan perangainya ataupun akhlaknya. Kena elokkan perangai, kena elokkan akhlak, kena molekkan akhlak kita tu. Bila kita sakit. Ni kita beringatlah pakak-pakak jadi pakaian kita. Duduk dalam diri kita benda ni. Diri kita. Siapa masa kita boleh pakai. Siapa masa boleh pakai. Tak apa masa ni kita duduk jaga akhlak, jaga cara orang sihat ni. Segia bagi orang sakit itu mengelokkan perangainya, akhlaknya dan menjauhi daripada bertangkar tentang urusan dunia. Lepas tu lagi kena jauh daripada duk tekan hal dunia. Lu sakit duk balah lagi hak tanah. Allahu akbar. Kalau balah hak tanah. Tanahmu masuk aku tu. Oh duk benda kasih nak mati ngak-ngak dah. Sedepa mu saya laku tu. Aku tak reda. Aduh, tak reda sakit tu kan. Sebagainya. Nauzubillah misalnya. Tu sedap balah lah hal dunia tu. Tak kena balas, tak kena cara dah dunia. Tanya hari dah dunia tu nak boleh demo dah. Nak tinggal dah kita tu boleh demo dah. Lepas tu kan kalau saya lekat-lekat gapo, kita tu jangan melekat utang demo sudah lah. Jadi selamat kita daripada lekat utang demo. Dengan tu maknanya kalau dia melekat utang kita tu dia minta maaf kita. Kalau kita maaf demo, apalah alhamdulillah murah hati kita lah kita maaf demo. Jadi pada pokoknya kita jauhkan daripada pantangkar ataupun bertekan atau baloh. Duk belawai ha dunia. Nauzubillah min zalik. Ya ada juga orang tu. Ada. Duk sakit dah teruk dah pun duk gaduh dengan hal dunia. Gaduh dengan hal dunia ni. Dengan harta dengan gapo ni. Nauzubillah min zalik. Maka kita alhamdulillah hidayah dan taufik pada kita, buka pada kita, boleh kita tahu, boleh kita ingat benda tu, boleh kita jadi pakaian kita bila sampai masa dia, kita boleh mengelakkan benda tu. Kita nak pergi pada akhirat dah, masuk kubur dah. Sekaduh pada dunia tu. Hak tu hak demo lah. Pahala kita tu demo pula. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian hubungan dengan apa dia perkara yang jadikan kewajipan dan tugas bagi orang sakit yang ketujuh. Dan yang ke-8, segia ia menghadir dalam zihinnya bahawasanya ini adalah akhir masanya yang berada di dalam darul amal dunia dan dia akan mengakhirinya dengan baik. Itu Imam Nawawi sebut dalam Majmu', dalam juzuk 5 muka 102. Segia yang menghadir dalam zihinnya, wi hadir dalam hati kita tu, dalam otak kita tu, wi nampak dalam otak kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita, kata bahawasanya ini adalah akhir masanya yang berada dalam darul amal dunia. Ini akhir masa aku dah. Dunia darul amal. Dunia ni darul amal. Dunia ni
rumah tangga negeri tempat kita buat kerja. Sekarang ni kita kerja. Balas saya tak ada lagi. Hak kita balas cara sungguhnya, cumanya adalah sagu hati daripada kita. Hak balas ngerti akhirat. Anu darul jaza panggil. Akhirat darul jaza. Dunia darul amal. Tempat rumah tangga ataupun negeri yang mana kita tu buat amal sini ni. Maka bila kita sakit ni, kita terasalah kata ini adalah akhir dah. Akhir aku berada dalam amal. Dan dia akan mengakhirinya dengan baik. Dan dia nak akhir dengan baik. Dia nak susut dengan molek. Nak pergi dengan molek lah. Nak tinggal dunia ni dengan baik, dengan molek, dengan bagus, dengan amal yang soleh, bersih. Tadi apa dia minta maaf belaka dah daripada orang dekat hak kita tu. Hak utai, hak gapo tu minta maaf belaka dah. Kita bersih. Tubik kita pada dunia dengan cuci. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian yang ke-8. Yang ke-9, ia meminta maaf segia ia meminta maaf daripada isterinya, suaminya, anaknya dan keluarganya dan juga kawan-kawannya. Segia patut minta maaf. Maknanya kalaulah dia tu suami minta maaf pada isteri dia, kalau isteri minta maaf pada lelaki dia, minta maaf pada anak dia, daripada keluarga dia, dekat kawan dia, saya minta maaf belaka. Itulah maknanya perkara yang suk kita dengan minta maaf belaka. Bersih kita kepada dunia insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, sebahagian daripada adab ataupun kewajipan ataupun tugas bagi orang sakit ni yang mana perlu dia tu buatnya. Dan rasanya bersama kita tu ada salah pesakit ni, mungkin dalam ni ada lagi perkara yang disebut dia ada milik ni, boleh tengok dari ni lagi hak syekh kita buat ada apa dia cetak ni lah, itu sebahagian daripadanya yang mana sebut dalam muzakirah kita sebahagian daripadanya. Maka itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian yang sepatutnya bagi kita orang sakit patut kita beramal ikut apa yang mana kita dengar dulu dengan sampai sekarang ni insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, habis kita tajuk hubungan dengan orang sakit. Di sana ada juga hubungan dengan orang segar. Ni, orang segar yang ada hubungan dengan orang sakit. Bahasa dia dah ni. Dah dunia ni kita tak ada duk sorang dah, kita duk ramai-ramai. Maka ada sakit, ada orang segar sebagainya. Jadi tajuk kita akan datang ni kita masuk sikit ia ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit. Ada. Jadi ziarah orang sakit ni maknanya ziarah ni duk atas orang segar. Ziarah orang sakit. Masya-Allah. Islam ni ajar belaka pada kita, masya-Allah. Yang pertama, hukum ziarah orang sakit. Apa hukum ziarah orang sakit? Ziarah orang sakit adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Alhamdulillah, ziarah sakit satu sunnah Nabi. Satu sunnah. Maknanya antara sunnah ialah ziarah orang sakit. Bila ada orang sakit, kita tahu saudara kita sakit, kita pergi ziarah. Dapatlah kita satu sunnah. Dan hukumnya mengikut pendapat para ulama adalah sunat muakkadah. Masya-Allah. Ada. Jadi mengikut pendapat ulama segi hukum fiqh ni sunat muakkadah. Sunat ziarah orang sakit. Tu sama ada kita kenal tak kenal apa tak apalah, bila orang sakit boleh kita ziarah. Terutama sekalinya saudara kita kenal dah tu, itu lebih utama sekalinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i' wa'udul marid wa fukkul 'ani. Hadis riwayat Bukhari rakam 5649. At'imul ja'i' wa'udul marid wa fukkul 'ani. Maksudnya berilah makanan pada orang yang lapar. Maknanya kita beri makan pada orang lapar, orang miskin, kita beri makan ni. Orang lapar kita nak beri makan ni. Terutamanya kalaulah jiran-jiran kita terlapar. Kalau jiran-jiran itu lebih utama lagi. Hakul jiran. Seorang tak boleh nak biarkan jiran dia terlapar, tak ada apa nak makan, kita tak peduli ke dia, tak boleh. Itu adalah lebih utama lagi.
Berilah makanan kepada orang yang lapar, tak kiralah ke mana-mana tu, orang lapar, dan ziarahilah orang sakit. Ini tajuk kita ni. Ziarahilah orang sakit. Nabi suruh kita ziarah orang sakit. Udul marid, ziarah orang sakit, dan lepaskanlah tawanan. Berpukul ni. Kalau ada orang kena tawar, orang kena igak, kita usaha untuk nak perpah dia di pertawan ni dia tu. Ni pertawan ni daripada dia kena igak, ni kape igak dia, dan sebagai seteru igak dia, dan pengetahuan ni, usahakanlah apa cara yang mana boleh kita tu nak melepaskan dia di pengetahuan ni itu. Dalam satu hadis kursi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi ni memang tak kata lah, tak kata, tapi bukan Quran dak, itu panggil hadis kursi. Dalam satu hadis kursi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah, ya ibna adam maridtu falam ta'udni. Qal ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qal amma alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu. Amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Hadis riwayat Muslim rakam 43 dalam dikurangkan 2569. Masya-Allah. Hadis ni molek sekali. Dia kursi ni molek sekali. Maksudnya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata pada hari kiamat. Saya kata pada kiamat. Saya ucap pada hamba ya pada hari kiamat. Masya Allah. Saya katakan, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Aku sakit. Aku sakit, saya kata. Saya sakit. Aku sakit. Maka engkau tidak menzirahiku. Saya dakwah akhirat esok. Aku sakit, saya kata. Minta ziarah aku. Jawab anak Adam. Anak Adam jawab. Kita jawab ni. Saya kata kita bagi kita jawab. Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menziarahkan engkau sedangkan engkau Tuhan Rabbul Alamin? Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku nak kami nak ziarahmu? Muntah Rabbul Alamin dah tahu. Dah ni tahu ni kita cakap hari ni. Kita nampak ni. Jadi, akhirat esok tu dia kata kita, wahai nak ada apa mutaziarahku? Apa kita jawab Tuhan pula? Bagaimana aku nak ziarahmu? Nya muntah dah Rabbul Alamin. Bagaimana ziarah? Apa? Coba kita gambar tengoklah ni. Tuhan sakit, pai tak ziarah lana. Jawab Allah. Tuhan jawab. Tidakkah engkau tahu bahawa hamba-Ku syanu sakit, maka engkau tidak menziarahnya? Tidakkah kamu tak tahu ke kata Abdullah tu sakit, lepas tu tak lagi ziarah dia? Tidakkah engkau tahu bahawasanya jika engkau ziarah dia, tentulah engkau akan dapatkan aku berada di sisinya? Masya Allah. Mu tak tahu ke kalau mu ziarah dia, mu akan dapat aku ada sisi dia. Tak ada sisi dia, sisi orang sakit tu. Masya Allah. Kita pergi ziarah sakit supaya ziarah tu ada. Masya Allah. Itu dia. Allah Rabbul Alamin. Tapi inilah merupakan satu kelebihan, satu kenikmatan Allah kepada kita melalui orang sakit. Kita pergi ziarah orang sakit ni seolah supaya ziarah tu ada. Itu dia. Masya Allah. Tuhan Rabbul Alamin itu tarah, tapi Masya Allah, segala pertolongan dia, segala nikmat dia, segala rahmat dia melimpah ruah kepada hamba dia belakangnya. Inilah kita ingat bahasanya kalau orang sakit kita tak tahu kita tahu dan kita tak ziarah dia, maka akan dapat dakwaan daripada Allah SWT. Mu tak tahu ke saya mu sakit, apa mu tak ziarah dia? Kalau mu ziarah dia, maka dapat aku ada sisinya. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebagai permulaan tajuk yang mana kita masuk hubungan ziarah orang sakit, yang merupakan hukum ziarah orang sakit adalah sunnah muakkadah, dan itulah kita dapat di satu hadis Nabi SAW, hadis kursi, Tuhan kata sendiri melalui lidah Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan pada kita tentang ziarah orang sakit itu. Semoga kita tu adalah tidak kedekut daripada ziarah sakit bila kita ada kemampuan, bila kita ada kemudahan, kita ziarah. Tak ada kemudahan tu buat ganda lah tu.
Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan pelajaran kita hari ini berkenaan dengan adab, berkenaan dengan adab agak sakit dan juga adab ziarah agak sakit yang mana kita masuk pada mukadimahnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.